Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya kasihi barisan para imam, para bilal, para guru, sidang jemaah, muslimin muslimat, terutamanya dalam halaqah kuliah maghrib pada malam ini. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita dan zahir kita pada malam ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu daripada amal saleh dan ibadah di sisinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan-puan, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat sihat dan nikmat-nikmat yang Allah beri pada kita, Allah rezekikan kepada kita, mengupayakan kita untuk kita ta'abbud dan bertakwa kepadanya, insya-Allah. Okey, sepatutnya bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak. Namun saya dimaklumkan beliau ada urusan dan tugasan di luar. Jadi Allah rezekikan untuk kita bertemu pada malam ini. Memandangkan jadual saya pada malam ini memang kosong. Jadi Tuan Haji Hassan maklumkan saya tadi agak last minute. Tapi kerana saya tadi pun tak ada buat apa-apa, duk gulik-gulik aja. Ya, baik saya bergulik dengan tuan-tuan perempuan di sini, ada juga pahalanya. Ya, jadi maknanya kita ada rezeki lah malam ni untuk terus menyambung perbahasan kitab dosa-dosa besar. Walau bagaimanapun nampak gayanya ketua kelas kita Haji Hassan pun dia masih on the way. Tak tahu lah dia ceramah kat mana tadi. Sibuk benar dia. Ya, okey. Alhamdulillah, dan insya-Allah kita cuba habiskan dosa ataupun fasal yang kedua, cerita berkenaan dengan melakukan pembunuhan ataupun menghilangkan nyawa, terutama dalam perbahasan menghilangkan nyawa manusia. Dan next nanti pertemuan seterusnya kita akan masuk pada fasal yang ketiga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Perbahasan yang lepas kita dah cerita bagaimana situasi dan keadaan. Ada satu hadis Nabi SAW yang maksudnya kurang lebih, saya tak akan bahas panjang sebab kita dah bahas pertemuan yang sudah. Saya flashback sikit saja supaya ada kesinambungan. Kita ada bahaskan satu hadis Nabi SAW. Nabi kata kurang lebih fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh finnar, dua-dua masuk neraka. Sebab apa? Sahabat bertanya, kalau orang yang membunuh tu masuk neraka, munasabah, sebab dia yang melakukan dosa pembunuhan. Yang kena bunuh pun masuk neraka. Nabi jawab, li'annahu kana harisan ala qatli sahibi. Sebab yang kena bunuh tu pun niatnya pun tak molek, niatnya pun tak kena. Sebab dia kena bunuh tu nasib dia tak baik je, takdir tu tak menyebelahi dia. Tapi kalau dia ada peluang, dia pun nak bunuh juga kawan tu. Bukti dan dalilnya, dua-dua tu bertemu bawa senjata, tujuan untuk berbunuh-bunuhan. Jadi yang membunuh masuk neraka sebab membunuh, yang dibunuh masuk neraka sebab niatnya pun tak elok untuk mencederakan dan membunuh orang lain. Timbangan dosa tentulah tak sama. Yang membunuh lebih berat, tapi atas asbab niatnya tak baik dan zahir hujung matinya pun kerana nak membunuh, nak mengenai orang juga, maka atas sebab itu Allah hukum dan Allah azab. Okey. Syarahnya, dalam sebuah riwayat daripada Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, hukuman demikian seandainya kedua-dua orang ni saling berbunuhan bukan atas arahan agama. Umpamanya mereka bunuh-bunuh tu kerana permusuhan ataupun fanatik kebangsaan dan kesukuan, atau kerana menuntut harta kekayaan dunia yang tak sepatutnya, atau kerana merebut kepimpinan dan darjat yang tinggi, yakni berebut pangkat. Itu tak boleh. Berebut harta dunia yang tak sepatutnya pun tak boleh. Tapi kalau kita memang mempertahankan memang harta kita, orang masuk serang rumah kita, itu tak masalah. Tapi kalau yang menyerang tu pun penyamun, kita yang mempertahankan pun penyangak, dia tak payah. Itu tak berbaloi sidang jemaah sekalian. Sia-sia. Okey.
kita betul dikira syahid, orang yang mati bila dia mempertahankan nyawa dia, mempertahankan maruahnya, mempertahankan agamanya, mempertahankan hartanya. Tapi harta tu daripada segi apa yang kita dah bahaskan ni, harta yang halal. Okey, harta yang kita cari dengan sungguh-sungguh, yang tak ada under table ni, yang tak ada tepi-tepi tu. Ya, kalau memang itu yang kita pertahankan, insya-Allah kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan perempuan, soal bab siapa masuk neraka, masuk syurga ni kita tahu ke tuan-tuan perempuan? Tak tahu. Dah yang boleh ada ustaz-ustaz kata yang ni masuk neraka, ni masuk syurga berdasarkan dalil. Kita belajar bab dosa-dosa besar ni, semua cerita neraka tuan-tuan perempuan. Kitab ni pun gambar depannya gambar api. Memang cerita tak sedap. Jadi ada ayat nas-nas Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pelaku dosa ini masuk neraka. Asatizah ataupun penyampai yang membahaskan kitab ini ataupun yang seumpama ini tukang cerita saja. Makna kalau begini ini kesan dia, kalau begini ini kesan dia, tapi endingnya, penghujungnya serah pada Allah. Tuan-tuan nak mudah faham lagi, saya bagi contoh supaya tuan-tuan tak terpinga-pinga. Okey, tuan-tuan tahu tak hukum undang-undang dunia ni undang-undang dunia. Kalau ada sini penguatkuasa ataupun polis ke apa, tolong betulkan kalau saya salah. Contoh langgar lampu isyarat, traffic light, benda dah merah kita langgar, hukum asal salah tak? Ke tuan-tuan memang biasa langgar? Muka ni macam ustaz kita kira-kira halal je ustaz. Salah lah. Undang-undang negeri, undang-undang negara salah lah. Okey, tuan-tuan pun langgar dengan bangganya. Tengok-tengok ada satu hamba Allah yang ditugaskan menguatkuasakan undang-undang di depan. Baik JPJ, baik polis pakai baju biru, polis pakai baju putih. Okey, dia pun kata, "Encik, minta maaf encik, ada buat salah." Setahu saya, seingat saya lah, tak tahulah kalau denda tu dah berkurang atau bertambah. Langgar lampu merah ni biasa 300. Kalau tak salah ingat saya. Okey, ni tuan-tuan rujuk balik lah. Saya bukan nak mengajar buat undang-undang jalan raya, tak. Saya nak bagi perbandingannya supaya tuan-tuan faham. Kalau dia keluarkan resip surat cinta dia tu, dan dia dah tulis, dia suruh kita sign, makna kena dah tu. Tapi tergerak hati Allah beri pada dia tu, dia tanya kita dulu, apa sebab sampai langgar lampu merah ni? Kita pun beri satu sebab dan justifikasi yang bagi dia boleh terima. Nenek nak bersalin ke, apa saja alasan lah, yang bukan saya kata nak jawab bohong. Jawapan itu subjektif. Sebab yang nak kena tak kena ni berdasarkan dia suruh sign tak suruh sign. Okey, kadang-kadang saya rushing, mak saya tenat di hospital. Ini buktinya, tunjuk WhatsApp family punya group, mak sakit tenat gini, dia pun tengok. Tak apalah, saya lepas sebab dia emergency. Lain kali tolong jangan ulang lagi. Kita belajar undang-undang, langgar lampu merah kena tahan 300. Yang tadi kena tak? Dia faham tu? Kita cuma cerita. Kadang ada orang dia tak berapa suka, ustaz ni asyik neraka je. Confirm masuk neraka ustaz? Confirm saya tak tahu. Sebab saya bukan malaikat Malik yang jaga neraka. Malaikat pun tak tahu siapa masuk neraka, siapa masuk syurga. Okey, kita cuma cerita nas, buat begini, ini salah dia, ini hukum dia. Bawa kereta tak ada cukai jalan, kenderaan tak ada cukai jalan, ini hukumnya. Tapi tuan-tuan jangan pelik, ada orang yang buat begitu tapi ada sebab tertentu dan penguatkuasa atas budi bicaranya beri pelepasan pada masa itu. Dan tentu dia ada sebab. Tidak pula bila kawan dia tanya, asal kau lepas dia tadi? Hobi? Taklah pula itu. Dia mesti ada sebab. Dia ada sebab gini-gini, dia tunjuk kesian pula dia, aku tengok. Tak, hati aku kesian pula dia. Itu budi bicara tuan-tuan. Dan saya cakap terang, tak mustahil dengan sifat Allah yang Ghafurur Rahim kita jumpa dengan Allah dalam keadaannya dosa menggunung tinggi, tapi masih ada iman. Dan kalau Allah nak ampun, boleh tak tuan-tuan Allah ampun?
Apalah tak boleh tuan-tuan, syurga neraka tu Allah punya, kita hamba dia, kau suka nak buat apa pun. Bahkan tuan-tuan, kalau kita buat amal soleh setinggi dan sebukit gunung sekalipun, semayang je kerja kita, pagi, petang, siang, malam semayang, puasa siang, malam, buka, lepas tu sedekahnya, baca Qurannya, wiridnya, zikirnya, pendek katanya, kalau berjalan atas air tu terapung lah, wali lah. Tapi kalau takdir Allah kata tak ada, aku nak masuk neraka juga, boleh buat apa tuan-tuan? Aku dah humban kamu lah neraka juga. Saya ibadah banyak. Tak apalah ibadah banyak tu, kursi kamu lah. Sekarang ni kamu ni hak aku. Aku kan boleh buat apa saja aku suka. Boleh tak kalau Allah nak buat gitu? Boleh. Cerita boleh tak boleh, Allah punya kuasa. Kita belajar undang-undang saja. Kalau gitu ustaz, baik tak payah ikut kod Allah ampun. Tak boleh lah tuan-tuan. Kita nak buat macam cerita bawa motor, bawa kereta tadi lah, nak dapat lesen pun ada belajar undang. Kena taat dan patuh pada undang-undang. Kalau undang-undang dunia, undang-undang negara kita kena patuh, ini kan pula undang-undang dan hukum Allah. Lagi kita kena patuh, lagi kita kena taat. Sebab hak dan tanggungjawab kita ialah sami'na wa ata'na. Resultnya Allah punya kuasa. Okey? Adapun orang yang keluar berperang terhadap pemberontak yang keluar daripada ketaatan pemerintah Islam yang soleh, yang benar, yang menurut hukum syarak, harus dibunuh, atau kerana untuk membela diri sendiri, atau untuk membela isterinya atau keluarganya yang diancam orang. Okey? Maka semua orang-orang yang tersebut tidak termasuk di kalangan kelompok orang-orang yang dimaksudkan oleh hadis di atas. Tapi orang yang lain daripada cerita-cerita yang ngarut ni, makna dia bunuh tu atas sebab ada arahan eksklusif dan eksekutif daripada negara, daripada pemimpin. Pemimpin tu pula pemimpin yang soleh, yang adil. Orang ni pemberontak, golongan-golongan yang boleh membahayakan pemerintah-pemerintah. Yang mana pemerintah tu pula bukan pemerintah yang zalim, pemerintah yang adil, pemerintah yang baik. Maka ada puak yang memberontak, kerajaan arahkan bunuh, tak ada masalah. Kalau itu saya ni dikira berdosa bunuh orang. Tak, awak menjalankan arahan ulil amri. Dan ulil amri itu pula ulil amri yang adil, yang soleh, yang baik, yang tak jahat pada orang. Itu boleh. Okey? Tu saya tak akan cerita panjang. Saya tak mahir dalam bidang jenayah syar'iyah. Saya punya pengkhususan ahwalus syakhsiyah dan juga perbandingan mazhab. Saya tak benda yang saya tak pandai nak cerita detail, saya tak nak cerita detail. Nanti saya bohong tuan-tuan. Bohong tu sedap tapi dapat dosa. Jadi tu tuan-tuan perempuan kena mengaji bab fiqhu jinayah. Okey? Jadi maknanya orang yang terima arahan daripada orang yang pemimpin yang baik, penguat kuasa, dan perkara tu dikuatkuasakan melalui undang-undang, maka boleh. Jadi macam polis. Okey? Komando, dia buat kerja untuk mempertahankan negara, mempertahankan kedaulatan undang-undang. Okey, maka dia berlepas diri. Okey, macam kita lah, kalau setahu saya lah, orang yang menerima arahan ni, dia pun tak persoal siapa soal ni, siapa suruh. Kita punya bos suruh, bos tu pula siapa suruh, takkan nak tanya gitu. Bila kita dah terima satu arahan, biasa penguat kuasa ataupun pelaksana ni dia execute je. Maka itu insya-Allah mudah-mudahan tak termasuk. Tapi kalau tak kena gaya, yang suruh tu nantilah bertanggungjawab, pemimpin tu lah. Ataupun yang paling tertinggi dalam disiplin ataupun pangkat satu-satu pasukan, dia kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu biasa tuan-tuan perempuan. Semakin besar pangkat dan tanggungjawab kita, makin besar amanah dan tugas. Itu biasalah tuan-tuan. Kalau kita tuan-tuan bekerja dalam organisasi pun, tak kira lah kerajaan ke, korporat ke, swasta ke, yang bawah-bawah ni, kumpulan-kumpulan sokongan ni, dia pelaksana je. Bos panggil, kau buat surat, hantar gini-gini, yang ni buat gini, yang ni buat begini. Kita buat je. Kita menerima arahan. Saya yang menurut perintah. Tak? Tapi apa-apa hal berlaku, yang tukang buat surat ke, ataupun yang mengarah buat surat, ataupun yang sign tu, biasanya yang sign lah kena. Yang sign bukan kerani yang buat surat tu, dia tukang buat je, bos suruh. Tak? Tapi yang sign tu biasa akan kena. Kalau apa-apa berlaku, siasatan ke apa ke, mana yang sign? Yang sign biasa ada kuasa. Yang sign, kalau sign
Yang sign tu pun pangkat kumpulan sokongan, tak jadi tuan-tuan. Biasa yang sign ni biasa kalau kerajaan, geng-geng pengarah, ketua-ketua jabatan, dia ada autoriti untuk tanda tangan. Okey? Kalau korporat, C level, chief itu, chief ini dan sebagainya, itu yang kena bertanggungjawabkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, kalau kita tahu benda tu tak baik, nasihat. Ad-dinun nasihah. Selebih serah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat itu tak ada cara paksa. Macam saya cerita pada tuan-tuan perempuan, saya tak paksa tuan-tuan perempuan. Saya bagi input, begini tuan-tuan. Saya bagi contoh, contohnya gini. Tuan-tuan perempuan rasa tak berapa yakin, tak berapa sedap. Tuan-tuan bukan ada saya seorang je yang cerita. Tuan-tuan tiap-tiap hari ada ustaz. Boleh merujuk dan bertanya pada asatizah yang lain. Kita memberikan hidangan. Tuan-tuan perempuan sudi ambil, sudi makan, mudah-mudahan ada manfaat untuk tubuh badan. Tak sudi makan, tak terima, mudah-mudahan sudi jamah hidangan lain daripada penghidang dan penyampai yang lain. Benda tu kalau kita boleh sepakati dan kita rasa boleh hadam dengan baik, insya-Allah tuan-tuan dan perempuan, Allah berkat hidup kita. Okey. Sedangkan orang yang membunuh atau memerangi pemberontak atau perompak daripada kaum muslimin, maka demikian itu tidaklah dengan niat semata-mata untuk membunuhnya tanpa sebab, tetapi untuk membela diri dan angkara jahatnya. Sehingga jika orang yang mengancam itu berhenti daripada niat jahatnya atau melarikan diri, maka dalam hal demikian tidak lagi dikejarnya. Sebab hadis di atas tidak dikira dalam kategori orang yang sifatnya demikian. Akan tetapi siapa yang sifatnya bertentangan dengan maksud hadis di atas, maka yang itulah yang termasuk dalam ancaman hadis yang tersebut di atas. Wallahu a'lam. Maknanya tuan-tuan dan puan, kalau orang yang nak berperang dengan kita tu dah melarikan diri, ataupun orang yang nak mencelakakan kita ataupun memudaratkan kita tu dah melarikan diri, maka haram lagi kita serang dengan sampai membunuh. Tapi tangkap, cekup, tindih, cepuk sikit-sikit untuk tangkap dia, serah pada penguatkuasa, boleh. Okey? Jangan pijak bagi mati. Walaupun dia memang dah terbukti bersalah. Kadang-kadang orang dah bersalah ni, kalau kena tangkap, mulutnya dah tak boleh nak kata apa lagi. Dia minta maaf, minta maaf, janji tak buat lagi. Dia dah surrender gitu. Awak pergi ketuk kepala dengan helmet, buat apa? Okey? Tak pasal-pasal kalau dia mati, kita dikira orang yang melakukan pembunuhan. 302 kanun kesiksaan, tuan-tuan perempuan. Serah pada penguatkuasa. Biar undang-undang yang proses. Kebanyakan daripada kita kadang-kadang mudah naik tangan. Kita pun tak tahulah tuan-tuan perempuan. Orang sekarang baran itu luar biasa. Betul. Saya tak nafi. Geram. Memanglah. Kalau kita nak dapat tengok, dapat tangkap orang yang pecahkan cermin kereta kita, nak ambil barang dalam kereta kita, kita dapat cekup pula tu. Marah tuan-tuan. Siapa tak marah? Nak repair cermin lagi, masa kita lagi. Ya tak? Risiko anak bini kita mungkin ada dalam kereta lagi. Kau tak kena raya kereta tu, kereta kawan kita pinjam, macam-macam hal. Okey, memang marah. Tapi kawal diri supaya kita tak terlibat dalam dosa. Dia faham gini tuan-tuan perempuan. Seperti mana kita yakin rezeki itu tidak salah alamat, begitu jugalah kita wajib dan kena yakin ujian dan musibah yang kena pada kita itu pun tidak salah alamat. Dia faham tuan-tuan Kalau dalam banyak-banyak kereta tu, kereta kita kena ketuk, kena pecah, memang Allah nak uji kita. Faham gitu tuan-tuan. Marah memang marah. Sebab tu syarak memperuntukkan undang-undang. Dalam daripada segi hukum hudud, orang begitu ada hukumannya. Daripada segi hukum negara, orang begitu ada kira bicaranya. Tapi kita jangan main hukum sendiri. Sebab percayalah, apa pun yang berlaku, waja'alna likulli syai'in sababa. Mesti ada sebab dan kenapa Allah pilih kita daripada segi ujian. Dan kereta kita kena pecah. Ini contoh kereta kena pecah lah tuan-tuan. Dan kereta kita kena pecah bukan tiap-tiap hari. Saya dalam seumur hidup, dah hidup dekat 50 tahun ni, alhamdulillah, belum pernah Allah uji dengan pecah kereta lagi. Bukan nak suruh, tapi maknanya tak kena. Tapi kena ujian cara lain. Aksiden lah pula. Sebagai contoh, masing-masing orang ada trend ujian masing-masing.
Ada orang, saya kereta tak pernah kena pecah Ustaz, kena curi pun tak pernah, Aksiden lagi tak pernah. Oi, apa rahsia? Sebab saya tak ada kereta. Dia susah, kereta pun tak ada. Nampak tuan-tuan? Makna masing-masing orang ada test masing-masing, wajib lalu. Macam kita pernah cerita sebelum ni, ujian dalam hidup ni benda biasa tuan-tuan. Wala ya'lamanna alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Kan tu tujuan dia. Tuan-tuan tengok surah Al-Ankabut ayat 3. Tu sebab Allah uji. Allah nak tengok betul ke iman kamu ni kuat, sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin, ataupun sama ada kamu ni sembang kosong saja. Al-Ankabut ayat 3. Tuan-tuan boleh tengok. Itulah sebab Allah uji kita. Okey? Sabar tu tuan-tuan, Nabi katalah satu hadis, sabar yang paling berkualiti sekali sabar pada masa pertama. Ni pun ada hadis ni, cuma minta maaf saya lupa matannya, teksnya tu saya lupa. Tapi tuan-tuan boleh cuba Google sabar kumpulan pertama, hadis sabar kumpulan pertama, confirm keluar. Hadis sabar kumpulan pertama. Apa maksud Nabi kata? Kan ada satu cerita ni, ada satu hamba Allah perempuan ni, dia kematian suami. Jadi dia, kerana sedihnya suami dia meninggal dunia, dia meratap-ratap kat kubur tu, meratap, merengek, mengeluh lah atas kubur. Jadi Nabi SAW lalu, Nabi kata kat perempuan tu, sabar dengan ujian Allah. Sabar itu tinggi nilainya bagi orang yang tahu, orang bertakwa. Lepas tu dia jawab, dia tak tahu tu Nabi. Dia jawab, pergi dah, kau apa tahu? Ya tak? Lebih kurang gitu. Maknanya dia peleceh lah orang yang Nabi yang nasihat tu. Betul, ada orang dengar, orang kata, Nabi pun berlalu lah, orang tu dah kata itu, dah jawab itu, Nabi beransur lah. Betul, ada orang kata, kau cakap gitu, kau tahu tak tu siapa? Siapa? Itu Nabi. Menggelabah dia cari Nabi balik. Ya Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah. Dia kata tak apa. Betul Nabi cakap, sabar yang paling baik ialah sabar kumpulan pertama. Di situ para muhaddithin yang pakar dalam bidang hadis ni buat kajian. Apa maksud Nabi sabar kumpulan pertama? Sabar kumpulan pertama ni tuan-tuan perempuan, sabar pada masa ketika mula-mula kita dapat ujian tu. Berdentum kereta kena langgar. Tu masa pertama tu, masa first moment kita kena. Bahasa mudahnya 10 minit pertama. Saya bagi nombor terus lah, senang, tuan-tuan faham. 10 minit pertama kena musibah. Telefon, mak meninggal bang. 10 minit pertama kita respon tu, dengar cerita tu, apa respon kita. Tu makna kumpulan pertama. Kalau dah berhari-hari lepas tu baru boleh sabar, Allah beri pahala juga, tapi tak dapat sabar kumpulan pertama. Dia nak tengok bila orang kena musibah tu, dia boleh cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bertenang, dia lapang. Sedih, dia sedih, of course sedih tuan-tuan. Memang sedih kalau orang yang kita sayang mati. Tuan-tuan tak sedih bila tu cikgu telefon, tuan minta maaf tuan, anak tuan jatuh daripada balkoni sekolah tingkat 2 daripada tingkat 2. Takkan kita nak kata alhamdulillah mati juga budak ni? Takkan juga anak kita tuan-tuan. Menggigil satu badan dengar, anak aku jatuh, ya Allah, aku nak balik. Masa tu orang beri balik ke, bos bagi balik ke, bos tak bagi balik ke, bos tak bagi balik, dengan boh-boh kena lambung. Memang dia nak balik, nak tengok anak. Nak? Semua orang sedih tuan-tuan, wajib sedih. Tapi boleh kawal tak jangan sampai maki hamun, mencarut. Apa mula keluar daripada mulut? Ada tak keluar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Itu sabar kumpulan pertama. Dapat begitu tuan-tuan perempuan, Allah sebut sambungan hadis tu lah, Allah sebut nama kita ni dengan para malaikat. Kau tengok hamba aku tu, aku uji dia cukup teruk, tapi dia masih boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau tengok tu, yang kita duk cerita masa belum Nabi Adam lahir dulu, wayasfikud dima' tu, manusia ni jahat lah, manusia ni teruk lah, manusia ni boleh membunuh-bunuh lah. Tak semua manusia gitu, Allah jawab. Allah akan bangga dengan hambanya yang Allah uji. Okey?
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda lagi, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Rawahu Syaikhan. Bila kita sebut rawahu Syaikhan, Syaikhan ni bukan nama orang, ini panggilan. Syaikhan ni bermakna riwayat sepakat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Janganlah kamu kembali menjadi kafir sepeninggalku nanti, setengah kamu memenggal leher setengah yang lain. Nabi nasihat, lepas aku tak ada jangan bergaduh-gaduh. Lepas aku tak ada, orang-orang Islam ini hiduplah dengan baik, hiduplah dengan bersaudara. Kamu dulu orang yang tak ada apa-apa, tak ada syariat. Tapi bila aku datang, Allah perintahkan supaya ajar agama, ajar akidah, ajar akhlak, tuan-tuan, maka pegang baik-baik, pegang akidah baik-baik, pegang syariat baik-baik, luruskan akhlak dengan baik. Nanti satu hari nanti kita akan berdiri di mahsyar sebelah menyebelah. Nanti kita akan duduk di syurga sebelah menyebelah. Tuan-tuan, perempuan, boleh tahu ke siapa syu'al kawan kita di syurga nanti, tuan-tuan? Tidak semestinya kita ni, tuan-tuan. Jangan harap kita nak jiran sebelah kita tu di syurga nanti jiran rumah kita, belum tentu. Boleh jadi sebelah rumah kita orang Palestin, sebelah rumah kita orang Yaman, sebelah kiri kita, belakang kita orang Somalia, daripada kalangan orang-orang mukmin dan mukminat. Jadi Nabi kata, pertahankan agama itu, pertahankan ukhuwah Islamiah tu. Membunuh sesama saudara tanpa sebab ni, dek kerana harta, dek kerana sempadan, dek kerana pangkat, dek kerana nama, sudah-sudahlah Nabi kata. Benda tu dah cerita lama dah dulu. Antara puak-puak dan kabilah-kabilah, kafilah-kafilah dah jenuh bergaduh dah dulu. Sekarang hidup dengan baik, hidup dengan damai, hidup dengan kasih sayang, hidup dengan persaudaraan dan kekitaan. Nabi suka gitu, tuan-tuan, perempuan. Kan ada hadis, tuan-tuan, perempuan pun biasa dengar cerita ni. Nabi akan berbangga dengan umatnya yang ramai di padang mahsyar di akhirat kelak. Umat-umat Nabi lain datang, tiba umat Nabi Muhammad penuh. Betul lah tuan-tuan, perempuan, ramai ni seronok. Ya tak? Bila ramai ni, dia menjadi perhatian. Ya tak? Tuan-tuan, perempuan, tengok orang konvoi motor atau konvoi kereta, kau tengok, tengok tu macam-macam rasa lah. Ada yang rasa nak maki hamun 20 rakaat pun ada. Yang suka, ui, aku lama tak ikut konvoi macam ni, macam-macam rasa. Tapi mengundang perhatian. Nak cerita, benda tu mengundang perhatian. Makna bila Nabi datang dengan umat yang ramai, Nabi akan bangga, tuan-tuan. Dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lain yang tengok tu, Nabi akan rasa seronok. Sebab ramainya umat Nabi yang duduk di belakang Nabi, daripada kalangan muslimin dan muslimat. Dan Nabi pula diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri syafaat. Lagi Nabi sedap. Maknanya, bahasa mudahnya, dalam ramai-ramai peradaban manusia ni, umat Nabi yang paling ramai dalam syurga. Tu Nabi suruh pelihara kasih sayang dan ukhuwah sesama kita. Ya? Okey. Dan sabdanya lagi, la yazalul abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Seorang hamba akan sentiasa dalam kelapangan daripada agamanya selama dia tidak menyebabkan tercurahnya darah yang haram. Maknanya, selagi mana kita jaga diri kita, tidak menumpahkan darah orang, darah kita pun selamat. Itu jaminan daripada Islam, tuan-tuan. Maknanya kalau kita nak orang jaga kita, kita nak kita selamat dalam agama, kita mesti jadikan orang lain pun selamat kerana kita, selamat daripada kita. Sebab tu dalam Islam kita ada hukum qisas. Ada hukum hudud, ada hukum qisas, ada hukum ta'zir. Qisas ini kurang lebih kurang, tuan-tuan, saya tak ahli bidang ni. Qisas ni maknanya segala balasan manusia atas manusia, badan pada badan. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf
wa adaun ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah ila akhir ayat sadaqallahu azim. Qisas ini diwajibkan, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Sama bunyinya tu macam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Yang ini ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan pada kamu hukum qisas. Telinga dengan telinga, mata dengan telinga, nyawa dengan nyawa, Allah kata dalam ayat tu. Mana kalau kita cederakan telinga orang, telinga kita kena cedera. Itu hukum qisas. Tapi ini semua atas keputusan hakim dan mahkamah, tuan-tuan. Bukan makna kau kerat telinga adik aku je, mestinya aku kerat telinga kau. Bukan itu cara, tuan-tuan. Dia kena prosedur mahkamah. Kalau main kerat balas kerat gitu, itu undang-undang rimba, bukan undang-undang Islam. Walaupun yang Arif, saya kerat ni ngam-ngam macam dia kerat leher, kerat telinga adik saya, tak boleh juga, sebab yang melaksanakan itu ialah pemerintah. So macam orang curi motor kita, contoh, kita baru beli motor Y16 ya, ataupun Honda RSX. Tak. Tiba pencuri tu dia ambil dan dia letak nota, lebih kurang minta halal. Dia ambil motor baru kita tu. Motor tu minyak hitam yang first pun belum salin lagi. Dia pun ambil. Kita pasang kaki, hantar gambar dalam grup WhatsApp. Kau tengok motor aku ni baru hilang ni, aku rasa ni. Dapat cekup. Bila dapat cekup, kita pun pakat-pakat letak tangan dia, kerat. Ni hukum qisas ni, hudud ni, tekat sendiri je. Lepas tu baru cerita balai, baru cerita mahkamah. Berdosa, tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh. Kena buat report. Hakim kena tengok apa sebab dia curi. Masa curi tu keadaannya macam mana, barang tu macam mana, letak di mana, semua ada ambil kira. Bukan boleh main kerat sembarang. Sama juga macam munakahat, pernikahan. Pernah dengar istilah nusyuz? Nusyuz ni bagi laki-laki ke perempuan? Nusyuz ni bagi perempuan. Nusyuz ni maknanya sabit seorang isteri itu derhaka, dan sabit itu disabitkan, disahkan oleh mahkamah. Saya tak boleh, walaupun saya ada sedikit ilmu dalam bidang munakahat, undang-undang keluarga Islam, saya tak boleh kata dia ni nusyuz. Tak. Yang boleh endorse dia nusyuz, hakim. Ciri tu ada. Contoh, Ustaz, isteri saya ni memang dia tak taat pada saya, Ustaz. Saya ajak dia bersama, dia sepaknya saya, Ustaz. Dia jumping smashnya saya, Ustaz. Tu saya minta tolong dia masak, dia tak nak masak, Ustaz. Dia kata pergilah makan kat kedai keluar sana. Saya sibuk nak buat video TikTok ni, dia kata. Padahal duit belanja saya bagi, saya bagai dia bagi. Lepas tu kadang-kadang dia cerita hal buruk saya dengan kawan-kawan, Ustaz. Dia tu dah nusyuz, Ustaz. Okey, kalau begitu keadaannya, tanda-tanda nusyuz ada. Tapi siapa yang boleh endorsekan dia nusyuz? Awak kena pergi pejabat agama ataupun mahkamah, ikut undang-undang. Okey, jangan main pukul hakim sendiri je. Dia nusyuz, Ustaz, saya nak rotan dia, Ustaz. Saya nak lepuk dia, rotan, pijak dia, tendang, sepak dia. Tak boleh, tuan-tuan. Salah dari sisi undang-undang. Okey, pergi buat report, cerita pada hakim, cerita pada pendaftar, tuan, isteri saya keluar tanpa izin begini-begini, tuan. Ini buktinya, tuan. Dia tak nak bersama dengan saya. Saya dah kahwin 6 tahun. Air liu saya ni asyik menitik je, tuan. Saya kau tengok tiang tu, dah nampak macam orang. Dia ajak bersama, dia tak nak. Apa lagi hakim tanya? Aduan-aduannya apa lagi? Dia selalu bawa masuk, dah bawa family dia datang rumah, Tuan Hakim. Dia tak beritahu saya, tak inform saya. Sedar-sedar saya balik kerja tengok
berterabur anak beranak dia tidur kat ruang tamu. Beras saya beli tu suruh masak untuk saya, dia masak pula tu anak beranak dia. Nak? Itu ceritanya yang Arif. Hakim pun panggil bini. Awak, dia ada suami ngadu gini. Apa penjelasan awak? Dia pula jawab, apa Tuan Hakim sibuk-sibuk? Confirm kena. Kau jawab macam tu pendek umur lah. Dia pun jawab, nyebuk Tuan Hakim rumah sangga saya. Kau suka saya lah, confirm kena punya. Hakim pun gedebuk. Ni jatuh hukum. Maka orang yang dah dapat isteri begini, hak kamu gini. Okey lah tu. Jangan kita melalak je, nusyus. Report je tak. Sebagai contoh. Okey? Mana begitu juga dengan hukum-hukum lain. Jangan buat hukum sendiri. Negara ada undang-undang, syarak pun ada undang-undang. Maka selaraskan, luruskan mengikut undang-undang supaya maslahah manusia ini terjaga. Sebab sekarang tuan-tuan dan puan, bab orang bunuh orang, tetak orang, banyak sangat jadi tuan-tuan dan puan. Setuju tak tuan-tuan? Kau tuan-tuan tengok, kadang dia dah tak lalu nak masuk berita dah. Orang ni bergaduh sebab cemburu, orang ni bergaduh sebab tak bayar makan cendol tak bayar, lari belasah dia orang. Tak berbaloi sebab cendol 2-3 mangkuk. Macam-macam tuan-tuan, benda yang boleh menyebabkan Nabi kata jangan tumpahkan darah. Saya tak tahulah tuan-tuan, saya tak berani nak cerita lebih, takut benda tu kena uji pada saya. Tapi untuk sekadar silibus belajar dan mengajar kita malam ni tuan-tuan dan puan, boleh saya mengatakan manusia sekarang dah tak berapa nak sihat lagi kewarasan akalnya. Kadang macam kita tengok macam tak logik ni manusia boleh berkeadaan begitu. Takkanlah kau sanggup buat macam ni, gitu. Sehingga menyebabkan perbuatan kamu ni orang benci, orang marah, orang geram, sehingga orang tibai dan lanyak kamu. Dia macam jadi gitu tuan-tuan dan puan. Datang naik kereta, keretanya pula kereta yang elok, tidaklah kereta kanc. Tahu kereta kanc? Kancil. Kalau datang kereta kancil tu mungkin kita faham asnaf barangkali tak mampu nak bayar makan. Kau dah order segala bagai gedebuk-gedebak banyak, lepas tu kau belah. Orang dapat tangkap, orang kejar. Dapat duit orang tuan-tuan, bahasa yang keluar tak bukan bahasa lisan lagi, bahasa tangan tuan-tuan. Orang tak cakap banyak, orang gedebuk-gedebak balon dulu tuan-tuan. Bila kaji balik, rupa-rupanya yang memukul tu pun lapar juga tuan-tuan. Yang memukul tu pun ada problem dan stresnya juga. Sampai itu yang dia jadi ke tempat punching bagnya. Maknanya kebanyakan dan ramai saudara-saudara si Islam kita di luar ni, jiwanya tengah tak berapa sihat tuan-tuan. Jiwanya sakit. Orang kadang kita bawa kereta elok-elok, dia masuk lorong tak bagi signal, kita potong balik, kita tengok dia, woi, dia kejar tuan-tuan. Dia kejar. Walhal asbab awalnya dia masuk lorong tak bagi signal, kita terpaksa brek mengejut. Sebab kita ada anak bini di belakang, tak pasal-pasal ada orang terkejut. Tapi dia berhenti. Apa tak tengok saya tadi? Kan? Kita pula, dah macam aku pula salah. Patutnya kalau dia jadi macam tu, dia dah masuk tak bagi signal, kita brek mengejut, kita potong dia, kita buka tingkap, cik, minta maaf saya tumpah jalan, tumpah lalu boleh cik. Benar kena gitu patutnya. Dah jadi terbalik. Makna ramai orang baik di luar ataupun di dalam, jiwa dah sakit tuan-tuan. Orang dah tak berapa nak penting lagi bab adab, bab akhlak, nak menjaga persaudaraan. Bab itu tuan-tuan dan puan, kadang saya lebih respect lagi orang Arab. Kita kadang persepsi kita dengan Arab ni tak berapa cantik tuan-tuan. Dia orang ni kasar. Betul, saya setuju. Saya pernah duduk di Mesir, pernah duduk di Jordan juga sekejap. Tidaklah belajar tuan-tuan, saya nyebuk-nyebuk, tunjuk-tunjuk muka, ambil berkat, itu je. Saya suka nayang-nayang, check-in kejap, tak? Jom pergi Mesir. Kalau tanya saya tuan-tuan, yang ada orang kata sopan santun sikit, Syria sebahagian sikit. Tuan-tuan jangan terkejut, Sudan. Sudan kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab terbaik Sudan. Bahasa Arab Quran dia guna. Kalau Mesir kasar. Mesir ada yang kasar, bukan ada, memang kasar lah. Nak kena orang kata pandai timbang tara dengan dia tu.
Mesir pun kasar. Saudi pun kalau tak kena raya pun ada juga dia punya barannya tu. Tapi tuan-tuan, dalam pada kadang-kadang kita, jangan percaya sangat Arab ni, jangan percaya sangat Arab ni. Arab jangan buat kira. Biasa orang cakap itu kan. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pun nak tengok masa bila Arab paling baik, Arab paling ahli syurga, siapa tahu masa bila? Masa bila? Bulan Ramadan. Kita tengok perangai Arab masa bulan Ramadan. Exactly diikut macam mana perangai sahabat Nabi. Dan satu lagi masa bila? Masa di accident. Masa di accident. Tak pernah saya tengok Arab accident ceritanya panjang sampai ke mahkamah, jarang sangat. Macam mana dimaki hamun pun, bila ada seorang datang, Syekh, sallu ala Nabi, dia dengar je selawat pada Nabi, dia pun selawat. Dia peluk-peluk, dia belah. Dalam pada kita kata tak senonoh, kasar, sebagainya kan. Bab-bab bila sebut sentuh nama Nabi, lapik dengan nama Nabi, atau bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan, tuan-tuan tengok macam mana dia ikram ataupun dia memuliakan kita, tuan-tuan. Saya pernah duduk di Mesir pada masa bulan Ramadan. Oi, tuan-tuan, yang selama ni dia tak berapa nak tegur kita, masa itulah dia bagi kita makan, dia tanya khabar kita, nak jemput buka puasa di rumah, dia tanya budak Malaysia sendiri berapa ramai nak bawa makan. Masa tu, tuan-tuan, padahal dia bukan senang. Dia pun asnaf juga. Dia pun makan masjid bagi. Rupa dia sanggup korek cari nak jamu kita makan untuk buka puasa. Tahap dia begitu. Apa saja kita minta tolong dia bulan Ramadan, angkat barang ke apa ke, oi, sampai merangkak dia tolong, tuan. Tak payah bagi duit. Seteruk-teruk dia dalam 11 bulan yang lain tu, sebulan bulan Ramadan tu betul-betul jadi malaikat. Kita seteruk-teruk kita 12 bulan tu teruk. 12 bulan curi tabung masjid pun bulan Ramadan. Bila dia kena tangkap, saya ambil berkat. Ambil berkat duit masjid bulan Ramadan. Bukan nak sedekah, dia cilok lagi duit masjid. Makna tuan-tuan perempuan, ini nak kena orang kata ekstra hati-hatilah, sebab keadaan dan situasi sekarang tak berapa nak mengizinkan. Kalau kita boleh bersabar, kita bersabar dan mengalah lah, tuan-tuan. Terutama kalau kita ada family bersama kita, ada anak-anak, cucu. Sebab kita tak boleh jangka apa orang nak buat pada kita. Sebab situasi sekarang saya tak perlu detail, tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan pun ada akses dengan internet, dengan segala bagai media. Tuan boleh tengok tiap-tiap hari berita orang bunuh orang, orang pukul orang, orang belasah orang, orang tibai orang. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Okey. Dan Nabi SAW pernah bersabda, al-kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar tu ya syirik, bunuh orang dan sumpah palsu. Ini hadis yang menutup perbahasan kita pada hari ini. Dan pengajaran kesimpulannya, tuan-tuan perempuan, bunuh orang, menumpahkan darah, mencederakan orang adalah perkara yang amat disesali oleh Nabi SAW terhadap umatnya. Nabi kasihkan kita, Nabi sayangkan kita, Nabi nak kita ni hidup sebagai bersaudara. Nabi nak kita hidup dan mati atas agama dan kalimah tauhid yang mulia. Perbaikilah akhlak kita, tuan-tuan. Luruskanlah akidah kita dan perelokkanlah syariat kita. Itu cara untuk kita perbaiki emosi kita, rawat jiwa kita. Dan dengan cara itu mudah-mudahan orang tengok kita baik dan orang terfikir untuk turut menjadi baik, insya-Allah. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.